Sebagai kanak-kanak, pengalaman berjumpa dan bersua bersama atuk dan nenek adalah satu pengalaman yang sangat indah. Tapi macam mana kalau atuk korang adalah seorang individu yang bernama Albert Fish? Albert Fish atau nama sebenar dia Hamilton Howard Albert Fish adalah seorang pembunuh bersiri yang kes dia ni bagi aku memang antara yang paling kejam selepas Junko Furuta. So di awal kehidupan dia, Albert Fish ni seorang budak yang dihantar ke pusat jagaan kanak-kanak di mana pengasuh dekat pusat jagaan tersebut seringkali mendera kanak-kanak di rumah asuhan tersebut, termasuklah Albert Fish. Tapi yang peliknya, si Albert Fish ni bukan marah. Sebaliknya, dia lagi suka dengan cara bentuk penderaan tersebut. So berkisar daripada tu, si Albert Fish ni pun tumbuh menjadi seorang tua yang bernafsu songsang, bernafsu kepada kanak-kanak, dan juga dia ni cannibal, iaitu golongan yang makan daging manusia sendiri. Tak cukup daripada tu, si Albert ni pun menghidapi sadism dan juga masochism. Yang ni kalau korang tak tahu, secara mudahnya sadism ni adalah situasi di mana seseorang meraih kepuasan dengan melihat penderitaan orang lain, dan masochism adalah kepuasan yang diraih apabila menyakiti diri mereka sendiri. So kat sini aku nak bawa kepada korang 3 kes penderaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Albert Fish. So, kes pertama terjadi kepada seorang remaja 19 tahun yang bernama Thomas. So, si Thomas ni satu masa diajak oleh Albert untuk datang ke tempat tinggal atau kediaman dia, dan di sana mereka melakukan hubungan terlarang atau hubungan songsang. Dan tak dapat dipastikan kenapalah si Thomas ni sanggup untuk melakukan hubungan tersebut dengan Albert Fish. Tapi berdasarkan latar belakang dia, dia ni mengalami penyakit mental. So, mungkin disebabkan itulah dia ni turut je apa yang si Albert Fish ni nak. So selepas 10 hari si Thomas ni duduk dengan Albert Fish, so si Albert Fish ni pun membawa Thomas pergi ke rumah ladang, dan di situlah berlakunya penyiksaan selama 2 minggu ke atas Thomas. Dan di antara bentuk penyiksaan dia adalah alat sulit Thomas dipotong setengah. Dan masa tu si Albert Fish ni dah decide dia nak bunuh je si Thomas ni, sebab ya nafsu dia pun dah puas, so nak buat apa lagi dengan budak ni kan. Tapi disebabkan pada waktu tu cuaca tengah panas dan juga ramai orang di waktu pagi, so dia ni decide untuk biarkan je si Thomas ni hidup dengan cara dia menuang cecair asid macam tu lah dekat alat sulit yang kena potong tu. Lepas tu boleh pula dibalut dengan kain yang ada Vaseline, and dibagi $10, lepas tu dibelah. Untuk kes kedua, kes ni terjadi kepada seorang budak perempuan yang bernama Grace Budd. Dan kes ni adalah antara kes paling terkenal dalam siri pembunuhan Albert Fish. Di mana nak dijadikan cerita, satu ketika si Albert Fish ni tengah baca surat khabar tau. And bila di bilik-bilik surat khabar tu, dia ternampak satu nama yang bernama Edward Budd. So dia pun tertarik dengan Edward Budd ni, iaitu seorang remaja lelaki berumur 18 tahun. Di situ Edward Budd ni sedang mencari pekerjaan. So si Albert Fish ni pun datanglah ke rumah Edward Budd untuk berjumpa dengan mak ayah Edward dan berbincang mengenai pekerjaan yang nak ditawarkan kepada Edward tu lah. So nak dipendekkan cerita, sewaktu si Albert Fish ni datang ke rumah Edward untuk menawarkan pekerjaan, tumpuan dia beralih kepada seorang budak perempuan yang bernama Grace Budd, iaitu adik kepada Edward yang baru pulang daripada gereja. So bila Grace Budd ni masuk, and dia sapalah Albert Fish ni, dia duduk dekat pangkuan Albert and dia cium Albert Fish. So waktu dia cium Albert Fish ni dah decide dia nak makan budak ni. So dia pun cakap kepada mak ayah Edward dan Grace Budd ni yang dia ada majlis ulang tahun yang dia nak hadiri. So dia nak minta kebenaran untuk bawa Grace sekali. So mak dia pun benarkan si Grace ni untuk ikut, tapi dengan syarat mereka perlu pulang sebelum petang. So si Grace ni yang tak tahu apa agenda sebenar Albert Fish pun ikut Albert Fish untuk pergi ke majlis yang dimaksudkan oleh Albert Fish. Tapi Albert Fish bukan bawa ke majlis yang dimaksudkan. Sebaliknya, dibawa Grace untuk pergi ke rumah kediaman dia sendiri. So setibanya di kediaman Albert Fish ni suruh si Grace untuk tunggu di luar sementara dia nak. So bila dia masuk rumah, dia pun tanggalkan semua pakaian dia, and dia jerit Grace untuk masuk ke rumah. So bila Grace masuk and nampak si Albert Fish ni telanjang, dia pun menangis lah. Budak kan nampak. So dia pun menangis dan berlari untuk selamatkan diri. Tapi malangnya Albert Fish berjaya menangkap si Grace dan melucutkan semua pakaian dia sebelum Grace dicekik sampai mati. So bila si Grace ni mati, Albert Fish ni potong tau. Dia potong semua bahagian badan si Grace, dan dia masukkan daging-daging tersebut ke dalam oven rumah dia dan dimasak sebelum akhirnya tubuh Grace ni dimakan. So bila berlaku macam tu, mak ayah si Grace ni pun tunggu.
si Grace ni tak balik sampai petang. So, diorang pun report polis yang mengatakan bahawa anak dia pergi bersama Frank Howard, iaitu identiti palsu yang digunakan oleh Albert Fish untuk menipu mak ayah Edward and Grace Budd. So disebabkan identiti palsu tu, si Albert Fish ni tak dapat dijejaki, dan 6 tahun selepas tu si Albert Fish menghantar sepucuk surat kepada mak ayah Grace yang menceritakan dengan detail bagaimana si Grace ni dibunuh dan akhirnya dimakan. Dan pada surat tu juga tertulis yang Albert Fish mengambil masa 9 hari untuk menghabiskan kesemua daging yang dah dipotong daripada badan Grace Budd. So, seterusnya kes ketiga adalah kes yang terjadi kepada Billy, di mana pada ketika itu Billy bersama dengan rakannya sedang bermain di satu lorong apartmen sebelum akhirnya si Billy ni diculik. So si Billy yang pada ketika itu baru berumur 4 tahun tau. Berumur 4 tahun. Dia diculik dan diikat kaki dia sebelum baju dia tu dibakar. Korang boleh bayangkan tak? Budak kecil yang macam baby gitu tau. Dia punya baju dibakar sambil mulut dia tu disumbat dengan satu kain yang Albert ni kutip daripada tempat sampah. So dia tutup mulut budak ni, and dia bakar baju. And yang paling aku rasa macam gila lah, dia ni potong bahagian hidung budak ni. Dia potong bahagian hidung Billy, dia potong telinga Billy, lepas tu dia belah mulut Billy ni daripada telinga ke telinga sebelah lagi. Selepas tu si Albert Fish ni pun dia congkil mata si Billy. Penyiksaan demi penyiksaan dilakukan oleh Albert Fish ni terhadap Billy. Akhirnya Billy ni mati. Tapi matinya si Billy tak terhentinya penyiksaan terhadap dia. Walaupun si Billy ni dah mati, tapi si Albert ni dia cucuk tau. Dia cucuk pisau dekat perut Billy sambil dia minum darah daripada perut Billy tu. Dan selepas daripada kejadian tu, si Albert Fish ni dia potong badan Billy, dia potong kepala, dia potong tangan, kaki semua, and dia dimasukkan dalam satu karung, satu beg, satu guni yang dimasukkan batu, dan kemudiannya dicampakkan ke dalam kolam yang dalam dia kalau tak silap aku 3 ke 4 meter. So memang tenggelam habis lah. Tapi bukan semua tubuh Billy ni dicampakkan ke dalam kolam. Bahagian yang dipotong macam telinga, hidung, hirisan dekat perut semua tu disimpan, dan dia balik rumah, dia masak dan dia makan. So selepas beberapa siri pembunuhan dilakukan oleh Albert Fish ni, akhirnya surat yang dihantar kepada keluarga Grace akhirnya memakan diri Albert sendiri, bila mana polis berjaya menjejaki Albert Fish, dan akhirnya Albert Fish ni ditangkap dan dibicarakan. So sepanjang pemeriksaan terhadap badan si Albert Fish ni, mereka menjumpai, aku tak tahu apa masalah dengan Mamat Albert ni. Diorang jumpa paling kurang 29 jarum ditemui dekat bahagian pelvis si Albert Fish ni. Bahagian bawah tu ada jarum. Sebanyak lebih kurang 29 jarum. Dan selepas dia didapati bersalah, Albert Fish ni dia dikenakan hukuman renjatan kerusi elektrik sampai dia mati. Tapi apa yang menakutkan adalah kata-kata si Albert ni sebelum dia dikenakan hukuman kerusi elektrik tersebut. Si Albert Fish ni menyatakan, aku tak tahu bagaimana rasanya mati di atas kerusi elektrik. Pastinya ia adalah satu rasa yang sangat menakjubkan yang belum pernah aku cuba pada diri aku sendiri.